Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 11 September 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadis Al-Arba'in, hadis 40. Hadis Al-Hadithus Sabi' wal-Ishrun, hadis yang ke-27, Al-Birru wal-Ithmu. Pendek ya tajuk dia. Al-Birru, kebajikan, kebaikan, wal-Ithmu, dosa, dan juga perkara yang tidak baik. Dua perkara yang berlawanan, kontra. Al-Birru baik, Al-Ismu tak baik, dua ya. Hadis ini Al-Imam Nawawi bawa dua hadis kepada kita. Dua hadis, tapi disatukanlah, dijadikan satu. Cuma daripada dua orang sahabat. Kita baca hadis dulu. Hadis yang pertama, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Pendeknya lafaz Nabawi. Kebajikan itu, kebaikan itu adalah kecantikan akhlak. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Maknanya sepatutnya kebajikan itu, akhlak baik, itulah bir. Akhlak buruk tak. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Dosa pula adalah yang memberi kesan ke atas jiwa dan kamu benci orang tengok tentang perbuatan kamu itu. Dosa apa yang terbuku dalam hati kita, rasa tak senang, tak sedap, tak tenang, tak senang jiwa, dan perbuatan kita tu kita tak suka orang baik tengok. Itu maknanya dosa. Ini dalam masalah perbuatan umum lah. Ada pun masalah aurat peribadi, itu cerita lain. Oh, saya tak suka orang tengok dalam rumah saya. Lah, itu tidak masalah dosa. Itu masalah nak menjaga muru'ah, menjaga marwah, kehormatan diri. Tapi maksudnya perbuatan umum, kita tak mahu orang tengok. Maknanya itu ada benda tak kena. Ada benda tak betul. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-27, hadis 27 ini, Wa'an Wabisatu bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ini benda pelik. Wabisah kata, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok aku, Nabi bersabda, Jita tas'al 'anil birri wal ithmi. Wabisah, engkau datang ni nak tanya tentang kebajikan dan dosa. Terkejut saya. Qultu na'am. Ya Rasulullah, betul. Ini tujuan saya datang. Faqal, tuan-tuan kena nampak, hadis ini bukan menunjukkan Nabi tahu benda gaib, tapi dalam isu ni dia diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dengan jawapan yang sudah ada. Faqal, Nabi kita bersabda, Istafti qalbak. Istafti qalbak. Mintalah fatwa daripada hatimu. Kita minta fatwa, maknanya yang kita nak buat ni, tanya rasa hati kita ni,
Molek ke tak molek, baik ke tidak ni? Sebab apa? Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Kebajikan itu menyebabkan diri dan hati menjadi tenang. Bila kita rasa hati, jiwa kita tenang, benda yang kita buat, kalau orang tengok pun tak ada masalah, bahkan kita nak menggalakkan orang buat sama, itu dia panggil albir. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa pula menjadikan diri keluh kesah, hati menjadi ragu-ragu. Betul ke ni? Rasa macam betul, tapi kalau ustaz tengok ni macam maknanya dalam hati kita tu terbuku, kata orang. Ada satu benda yang kita rasa tak selesa. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Walaupun manusia berfatwa untukmu dengan kejahilan mereka, yakni yang bertentangan apa yang dirasai, yang dipahami dalam hati. Ini perlu pada penjelasan. Hadis ini rawahu Ahmad wa Darimi. Kata Imam Nawawi, hadisun hasanun rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok huraiannya macam mana. Ahammiyatul hadis. Baik, hadis ini sudah jelas. Hadis yang pertama Muslim, hadis yang kedua Imam Ahmad dengan Darimi. Kepentingan hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan hadis ini min jawami'il kalim, daripada cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek, bahkan min aujaziha, di antara ucapan yang pendek. Al-birru husnul khuluq. Bas sepatah. Dan dia termasuk dalam percakapan yang pendek mengandungi makna yang panjang. Sebab kalimah albir, kalimah kebajikan itu, bila kita kata ini kebajikan, ini kebaikan, termasuk semua benda yang baik duduk di bawah dia. Dosa pula, semua benda yang tak baik duduk di bawah kategori dosa. Itu dia panggil cakapan pendek, tapi makna dia panjang. Awak nak dosa dari sudut apa? Dosa di antara kita dengan Allah, tengok dosa-dosa dia. Dosa sama-sama makhluk, dosa dengan makhluk lain, semuanya ada duduk di bawah perkataan itu. Allahu Akbar. Kerana itu Nabi SAW jama' dua ni dalam satu hadis. Al-birru al-ismu. Al-birru al-ismu. Mudah ya. Al-birru al-ismu. Baiklah para pelajar sekalian, maknanya husnul khuluq itu, tengok dalam istilah hadis, husnul khuluq artinya akhlak yang mulia. Semua perbuatan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia husnul khuluq, perbuatan yang baik. Dan meninggalkan segala perkara yang diperintah oleh Allah, maka itu dia panggil husnul khuluq. Dosa pula benda yang kita tidak patut dilakukan. Dosa semua jenis. Mahaka fi nafsik, menjadikan jiwa tidak tentu arah, tidak stabil, tidak tenang, sentiasa ragu-ragu, dada tidak lapang dan hati tidak tenteram. Maka itu dia panggil mahaka, benda yang bergelora dalam jiwa kita, maka itu dosa. Baik para pelajar sekalian, itu secara umumnya. Kemudian kita pergi kepada huraian fiqhul hadis. Yang pertama, tafsirul bir. Apa makna albir itu sendiri? Nabi SAW telah menjelaskan makna albir dalam hadis Nawas, hadis yang pertama, dengan husnul khuluq. Bas. Sepatutnya. Baik akhlak, itulah kebajikan. Dalam hadis Wabisah, Nabi mengatakan perkara yang membawa ketenangan kepada hati. Kita buat tu kita tak terasa bersalah. Maka ta'lil, kenapa dua ini berbeza? Yang satu husnul khuluq, ia ni kata yang tenang hati.
Maka diambil daripada dua iktibar. Yang pertama, maksud albir, tengok A, yang dikehendaki dengan makna albir ialah muamalah makhluk sesama mereka dengan ihsan, dengan berbuat baik atau kebajikan. Kadang-kadang ihsan itu dikhususkan terhadap kedua ibu bapa, maka dikatakan birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. Maka dilafazkan juga sebagai ihsan terhadap makhluk secara umum, al-ihsan ilal khalqi. Dalam hadis Bahz bin Hakim, dia anjadihi an abihi anjadihi, tu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abir? Siapa yang aku ubiru, dia. Siapa yang aku nak buat baik? Qala ummuka. Makmu. Qala ummak. Summa man? Qala abaka. Summa man? Qala al-aqrab fal-aqrab. Mana dalam hadis ni dia susun ya. Mak, ayah, kemudian keluarga yang terdekat. Ada hadis lain Nabi ulang 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka. Yang pentingnya itu dia panggil susunan. Wa fi Musnad Al-Ahmad, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang birrul hajj. Apakah kebajikan dalam haji? Nabi kata it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Banyak beri makan kepada orang dan menyebarkan salam. Wa tayyibul kalam, dan percakapan yang baik. Orang tanya Ibnu Umar, apa dia kebajikan? Umar kata albirru syai'un hayyin. Kebajikan itu suatu yang mudah, simple je. Wajhun taliq wa kalamun lin. Muka senyum, cakapan baik. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa albirru iaitulah sama ada hubungan kita dengan peribadi seperti buat baik pada ibu bapa ataupun dengan semua orang. Ini kita sekarang ni kita selalu sebut, ana selalu bagi ceramah kepada jemaah haji tentang birrul hajj. Bagaimana kita nak dapat haji, kemabruran dalam haji itu apa? Inilah di antara hadis yang kita sebut. Banyak bagi makan pada orang, senyum pada orang, cakap manis. Sebab musim haji ni tama-tama duduk di Mina, rapat duduk. Makanan pun terhad. Jadi kalau kita masing-masing nafsi-nafsi, masing-masing ego tak mau tunduk, ya, susah mau hidup. Tapi kalau kita masing-masing nak bir, orang ni nak sebih makanan, orang ni tolong angkat, orang ni tolong hidang, orang ni tolong simpan. Oh, meriah, Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah saya dengan jemaah-jemaah yang pergi haji, yang bersama dengan Abu Anas dalam Rihlatul Hajj. Cuba tuan-tuan tanya, bagaimana kenangan birrul hajj bersama dengan jemaah dalam khemah di Mina? Tuan-tuan akan dapat respon insya-Allah yang baik. Adalah kes-kes terpencil, itu cerita lain. Alhamdulillah. Kita pergi kepada, tetapi iza qurinal birr bit taqwa. Apabila kita al-birru wat taqwa, maksud dia apa pula? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam ayat Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka dia maksud apa di situ? Surah Al-Maidah ayat 2. Maksud dianya al-birru muamalatul khalqi, kita berinteraksi dengan manusia secara baik. Taqwa muamalatul haqq, interaksi kita dengan Allah Al-Khaliq, pencipta kita, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara larangan. Maknanya albir wa taqwa, maksud dia bir muamalah, interaksi sama-sama makhluk. Taqwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian, tengok dalam kitab tu. Ana baca laju ni sebab kita masa terhad. Ada juga ulama kata urid albir bil birri, albir melakukan kewajipan, takwa menjauhkan larangan. Bolehlah. Dalam Quran Tuhan kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya kalau bir dicampur dengan takwa, itulah maksudnya. Ada dua maksud. Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan
Kalau dicampur dua, albir wa taqwa, maksud dia albir melakukan semua ketaatan yang zahir dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Apa dia yang batin? Allah Ta'ala firman dalam Quran, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Tengok. Itu semua tu amalan batin. Kita beriman kepada Allah, kitab, akhirat, nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masak. Maknanya kita juga berikan harta kita kepada siapa? Orang yang kita sayang di kalangan kaum kerabat, orang miskin, anak yatim, pengembara, orang yang minta. Wa aqamas salata wa ila. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa albir itu dua-dua. Yang zahir, yang batin. Yang batinnya beriman, rukun-rukun iman. Yang zahirnya infak kepada orang-orang yang tersebut. Melakukan ketaatan rukun Islam, itu zahir. Alhamdulillah. Pasal itu dalam ayat Quran ini, tuan-tuan tanda ayat surah Al-Baqarah 177 merangkumi albirru zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Masya Allah. Jadi jelaslah kepada kita, para jemaah sekalian, maka dengan makna ini, menunjukkan bahawa makna albir itu termasuklah semua jenis ketaatan, sama ada yang batin, yang zahir. Alhamdulillah. Luaslah maksud dia luas. Baik, kita berpindah pula kepada fiqhul hadis yang kedua, ma'rifatul haq minal fitrah. Mengetahui perkara yang benar itu melalui fitrah. Jiwa manusia semula jadi suka kepada albir, suka kepada kebajikan. Maka Nabi SAW telah sebut dalam hadis ini, albirru matma'anna ilaihil qalb watma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan itu apabila jiwa kita tenang, boleh terima, kita tak rasa malu orang tengok, maka itu menunjukkan kebajikan. Dalam hadis Nabi kita bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan di atas landasan fitrah, suci bersih, beriman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang merosakkan dia siapa? Ibu bapa. Yang merosakkan, memunahkan dia. Baik. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada kita, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah Ta'ala, yakni agama Allah, ialah agama yang menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadi untuk menerima, mengakui bahawa Allah Ta'ala alastu bi rabbikum. Jawabnya qalu bala. Itu dia panggil fitrah. Maknanya kalau kita letak dalam fitrah hidup manusia ni, semua nak benda baik. Cuma kadang-kadang lorong kebaikan itu ada kalanya tak betul. Lorong kebajikan itu ada kalanya tidak kena. Kerana itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, kitab hidayah. Kalau kamu nak kebajikan, ikut ini. Nabi SAW bawa dalam sunnah dia, nak kebajikan, ikut aku. Kalau tidak, semua orang dakwa, yang dia buat itu kebajikan. Maka kita kena letak di mana kebajikan albir itu apabila bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kes di zaman Ibnu Mas'ud. Masyhur ni kata-kata Ibnu Mas'ud, para ulama telah menukilkan dalam kitab-kitab mereka, iaitu ketika ada orang sekumpulan duk berzikir dengan anak batu. Macam kita lah main tasbih anak batu. Jadi dia larang lah, dia kata cepatnya bobok kamu ni. Tak, zaman Nabi tak ada macam ni, sekarang ni sudah ada. Maka Ibnu Mas'ud keluar kata-kata, kan kam min muridin lil khairi lam yamusibu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tidak kena. Sebab tidak tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, hati-hati dalam masalah ini. Itma'inna qalbu, hati, tapi hati saya tenanglah zikir macam ni, lompak-lompak, berpusing-pusing. Kita kata nak tenang tak tenang pun tengok dulu
Dalam sunnah ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, jangan kira tenang. Ketenangan tu kadang-kadang dia mari daripada persepsi je. Kerana itu kita nampak orang pergi campaign, camp motivasi, boleh menangis-nangis 2 hari 2 malam sebab dia tengok video, tengok lagu-lagu, boleh je menangis. Tak usah tengok lagu-lagu apa. Tengok cerita Korea apa menangis, makcik-makcik kita ni. Berapa ramai kakak-kakak makcik menangis sebab apa? Dia punya mati orang dalam TV cerita Korea, masya-Allah. Itulah dia panggil perasaan tu ada. Tetapi perasaan itu mesti di bawah panduan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka fitrah kita tu fitrah yang baik. Ketika kita rasa benda ni baik tak baik, kita tengok kepada hati kita. Hati ni boleh terima tak boleh terima. Dhamir mukmin. Tengok dengan kacamata iman. Tengok dengan kacamata iman, jangan tengok dengan kacamata viral. Orang ramai buat belaka ni, macam mana? Kita tak boleh cakap macam itu. Kita kena tengok dari sudut keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada isu yang ketiga, alamatal ism. Dosa itu ada 2 tanda. Ini kita nak masuk penjelasan. Dosa ada 2 alamat, 2 tanda dia. Yang pertama dia panggil tanda dakhiliyah, dalam. Satu lagi tanda di luaran. Apa dia tanda dalam, apa tanda luar? Yang pertama, tanda dalaman, alama dakhiliyah, iaitu tanda yang ditinggalkan di atas jiwa yang merupakan tidak tenang, keluh kesah, gelabah, rasa benci disebabkan tidak wujudnya ketenangan. Perbuatan aku ni kalau orang tengok macam tak betul, macam tak comel, macam tak molek. Nabi sebut tadi, al-ismu ma haka fi nafsik. Benda tak baik itu dalam jiwa kita bergelora. Tak comel ni, tak molek ni. Cuba tengok. Kalau benda baik, kenapa kita nak sembunyi-sembunyi kan? Kenapa kita nak rahsia-rahsia kan? Cuma ilmu strategi cerita lain. Takkanlah kita cakap, tentera, awak baik. Tunjuk. Lah, itu bodoh nama dia macam tu. Kita kena tengok tempat. Baik. Jadi yang pertama, alamat yang pertama apa? Yang pertama dakhili. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tengok. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang peka dengan isu-isu semasa. Dia kata al-ismu hazazul qalbi. Al-ismu, beliau berkata dosa adalah kesakitan dalam hati. Jiwa kita memberontak. Merontak kata orang. Jiwa tak nak. Itu dia panggil dosa tu benda tu. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada alamat kharijiyah. Tanda yang zahir pula, tanda yang luar. Apa itu dosa? Wahya karahiyatut tila. Kita tak mahu manusia mengetahui, manusia yang baik. Manusia yang baik mengetahui, tengok apa yang kita lakukan. Yastahi minhum, dengan syarat yang kita tak suka tu isu agama. La al-karahiyah al-adiyah, bukan benda biasa. Kita tak mahu orang tengok dalam rumah kita. Awak maksiat. La. Itu kehidupan biasa yang kita tak mahu orang tengok di dalam agama. Awak ni diam-diam nak waktu nak zikir senyap-senyap je. Kenapa tak zikir kuat-kuat? Rupanya zikir yang dia bawa tadi zikir yang pelik. Tak tahu zikir ambil kat mana lah. Tapi kalau kita ambil zikir daripada Nabi SAW dengan riwayat-riwayat yang sahih, kita akan kempen orang, ini zikir ni. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kelebihannya? Kelebihannya Nabi suruh zikir. Jangan, saya punya zikir ni. Jangan main-main. Cukup kota dia 1 million, terbang terus atas angin. Tu dia. Tapi zikir ni tak boleh cakap dengan orang. Kita kena dia ada something kata orang, dia tak mau tunjuk-tunjuk dengan orang. Sebab apa? Sebab dia punya barang pelik. Ini dia panggil barang pelik. Dia pun jiwa pun tak tenang. Baca zikir apa benda macam ni. Baiklah, fa iza ijtama'atil alamatan, apabila berkumpul 2 alamat ini, maka
orang dia akan engkar benda yang kita buat itu. Kalau dia tengok, la kan hadza a'la maratib, inilah martabak yang paling tinggi untuk kita nak mengesan dosa albir al-ism, dosa dengan kebajikan. Tuan-tuan tengoklah apa yang kita nak buat. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, kita pindah kepada yang keempat. Dalam kitab kita ni pun alhamdulillah tidaklah panjang sangat huraian dia. Cuma ada 11 ya. 11. Sekarang ni kita masuk yang keempat. Yang lain-lain tu pendek je, jangan takut. Yang keempat, meninggalkan fatwa dan beriltizam dengannya bila ini penting. Yajibu 'alal muslim an yatrukal fatwa idza kanat bi khilafi ma haka fi nafsihi wa taraddada fi sadrihi. Wajib kata seorang muslim meninggalkan fatwa ataupun hukuman qadi ataupun ustaz yang bertentangan, sekiranya fatwa itu bertentangan dengan apa yang dikesan dirasai oleh hatinya, yang dia tahu benda tu, dia tahu perkara itu, maka kita tinggalkan dia. Li'anna al-fatwa, kerana fatwa bukan takwa dan bukan wara'. Sebab qadi, mufti, dia akan hukum kepada seseorang mengikut yang zahir daripada hujah. Mengikut yang zahir daripada hujah. Tapi hati kita tahu apa benda tu. Macam sekarang lah, kita tengok ramai orang-orang yang didakwa di mahkamah. Oleh kerana pendakwa hujah dia lemah, peguam, lawyer-lawyer yang dipasang, yang dibayar, pandai dia punya gunakan hujah untuk mematahkan soalan-soalan daripada pendakwa raya, kita menang. Happy menang. Tapi dalam hati kita tahu tanah orang tu memang hak dia. Barang yang kita dakwa ini memang hak orang. Cuma lawyer kita bijak, putar dia punya fakta, kita menang sebab hakim akan menjatuhkan hukuman mengikut apa yang dia tahu, apa yang didebatkan, dia hujahkan. Maka di situlah kata di para ulama, kamu tinggalkanlah fatwa itu sekiranya dalam hatimu tahu memang kamu bersalah. Tengok kata Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila kamu menerima suatu hadiah daripada seorang yang kebanyakan hartanya bersumberkan yang haram, yang menjadikan jiwa ragu-ragu akan kehalalannya, lalu si mufti memberi fatwa kepadamu akan halal memakainya, maka fatwa itu tidak akan melenyapkan syubhah, masih diragui akan halal haramnya. Kita kata ni fatwa mufti ni, tapi kita tahu benda tu memang duit tak baik, duit rasuah tu, duit riba tu. Walaupun mufti kata haram, kata halal, harus, kita rasa sukar untuk menerima. Ini yang kita kata fatwa kalau bercanggah dengan realiti dalam hidup kita, kita tinggalkan yang tu. Sebab itu macam sahabat-sahabat tanya isu bercampur dalam pakaian kita tadi. Lah, ada sutera dalam jam kita, ada emas. Jadi ada fatwa kata tak boleh, ada kata boleh. Jadi dalam hati kita mesti terbuku, khilaf ni rasa macam jadi dia akan datang rasa timbul keraguan itu. Maka Imam Nawawi kata kalaulah kita rasa benda tu tak baik, tinggalkan. Demikian juga seorang perempuan, dia tengok dua orang ni suami isteri, ataupun dua orang budak ni diakui oleh seorang makcik, aku dah susukan kamu berdua. Tapi setelah dibawa ke mahkamah, makcik ni tak ingat berapa kali. Sebab dia dalam fiqh kata kena 5 kali kenyang. Aku tak ingat lah. Masa tu mak engkau datang singgah rumah aku, boleh jadi sekali, boleh jadi 2 kali ya kot. Jadi
pihak qadhi akan kata, oh harus, sebab tak cukup nisab. Jadi fatwa mufti kata harus li'adam istikmalin nisab. Tapi sudah pasti bila kamu duduk dengan perempuan ni nanti kamu teringat ke makcik tadi. Aku menyusukan kamu berdua. Kan kita dua ni dua beradik, adik-beradik susu kan. Tak akan tenang jiwa sampai ke mati. Kecuali orang itu dhamir dia sudah tidak ada, dia tenanglah. Dia bercerai 3 kali pun dia kata tak cerai lagi. Bukan 3 kali, 10 kali cerai dah dua orang tu. Masih boleh duduk sama-sama. Itu cerita lain, cerita manusia yang hati dia sudah mati. Dia tidak akan ada lagi perasaan hati yang baik. Baiklah, para pelajar. Kita pindah kepada yang kelima. Tengok nonton yang baik. Adapun fatwa yang berdasarkan kepada dalil syar'i. Dalil syar'i. Mana fatwa ni jelas. Tengok ni. Tengok muka surat 367. Adapun fatwa yang disokong oleh dalil syarak yang mantap, hujah dia daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma' ulama', daripada qiyas yang sudah mantap. Tiba-tiba kita kata, hati saya tak tenang lah dengan fatwa ni. Nak ambil alat, tidak boleh. Fal wajib 'alal muslim an ya'khudha bil fatwa wa an yaltazimaha wa illam yansyarih sadrahu lah. Kita terpaksa kena akur. Kenapa kamu ni? Hati saya sebenarnya tak tenang ni. Tapi boleh buat fatwa sudah ada. Fatwa ni berdasar kepada dalil, berdasar kepada nas, maka kita tak boleh nak pilih-pilih. Tuan Syekh kita bawa 2 ayat di sini, ayat suratul Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Bila Allah Taala dah putuskan satu perkara, kita tidak ada pilihan. No choice. Dalam ayat 65 surah An-Nisa, ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak betul-betul beriman sehingga mereka menerima hukuman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tema. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim haraja, tidak adalah hati kita ni rasa sesak. Wa yusallimu taslima, dan aku sepenuhnya, barulah orang itu beriman. Maka kita kena tengok fatwa yang berdasar kepada nas tak boleh, tapi fatwa berdasarkan kepada hujah kita kemuka secara zahir tapi bercanggah dengan yang ada dalam hati kita, maka kita tinggalkan fatwa itu. Sebab kita tahu yang hakikat sebenar memang kita bersalah di dalam isu yang diperbahaskan itu. Jangan dia tahu, tak apa, mahkamah ada hukum saya menang. Tapi dalam hati kita tahu memang kita pindah tanda batu sempadan tanah ni. Kita ambil batu ni, kita alih tak sini. Jadi tanah ni masuk dalam kawasan kita. Berapa kaki? 2 meter, 10 meter contohnya. Tapi kita bawa ke mahkamah, jiran kita tak ada geran yang ukuran yang tepat. Kalah dia. Tapi hati kita tahu kita yang ubah. Jangan ambil. Sebab Nabi kita salah bersabda, Nabi kata, mana-mana orang yang aku jatuhkan hukuman berdasarkan kepada mimma asma. Nabi kata aku jatuhkan hukuman memihak pada siapa-siapa berdasarkan hujah yang dikemukakan. Sebab Nabi tak jatuhkan hukuman berdasarkan wahyu dia. Kalau Nabi semua hukuman berdasarkan wahyu, Nabi dah wafat, Abu Bakar ambil wahyu di mana nak jatuh hukum? Ini dia punya fiqh. Tapi Nabi kita jelas, mana-mana orang yang dia ambil perkara yang aku putuskan berdasar hujah dia, tapi dia tak betul, maka dia telah ambil potongan api neraka ke dalam perut dia. Itu Nabi kita ajar. Mana ini dia panggil mahaka fi nafsik. Kita kena tengok balik lah. Aku memang bersalah pun, tapi apa boleh buat, lawyer kita menanglah dia. Baik, kita pergi pada isu yang kelima. Hadis Wabisah ni menunjukkan kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Wabisah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dekat, mari duduk dekat aku. Wabisah kata, masat rukbati rukbatahu. Allahu akbar. Sentuh lutut aku ni, belaga dengan lutut Nabi, dekatnya duduk. Sahabat-sahabat ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mesra, dia tak mahu cakap jauh-jauh, duduk dekat-dekat. Nabi pun tanya,
Mari nak tanya benda ni. Al-ismu al-bir wal ihsan. Ya, betul Rasulullah. Fajama'a asabi'ahu, Nabi kita ambil jari dia letak di dada aku. Wa yaqul ya wabisa istafti qalbak. Segala benda mu tanya hatimu. Al-birru matma'an, kebajikan itu kalau hati itu tenang. Dosa itu bila hati tak tenang. Seperti hadis kita tadi lah. Kita kata itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia. Wabisah ni datang nak tanya gini, ni jawapan dia. Alhamdulillah. Kita tak boleh hujah dengan dalil ini bahawa Nabi tahu benda gaib. Tak. Bukan semua orang datang Nabi bagi tahu. Orang datang kena minta soalan baru dia Nabi jawab. Ada 2-3 kes, 2-3 isu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tanya sahabat, aku tak mau datang nak tanya ni. Kadang-kadang itu mukjizat untuk nak menguatkan tasbit keimanan sahabat itu. Oi, Nabi kita ni ada wahyu. Baik para pelajar sekalian, geng-geng Tok Bomo pun guna juga hujah ni. Berapa ramai kita dengar cerita orang yang terpengaruh dengan bomoh-bomoh ni sebab dia turun kereta, bomoh tanya dia, mari tu sakit dalam perut ke? Mari tu sakit dalam perut ke? Tak boleh tidur 3 hari dah. Masya Allah. Bicok bomoh ni tahu benda gaib. Kita kata lah, dia tak tahu benda gaib. Syaitan qarin maknanya jin yang duduk dengan kita ni, dia beritahu pada jin Tok Bomo. Dia SMS, dia WhatsApp dua tu bahawa orang yang pergi ni sekian-sekian, ni penyakit dia. Kata Nabi SAW, yasduqu marratan wa yakzib mi'ata marrah. Jin ni sekali dia cakap betul, 100 kali bohong. Mana kali pertama tu betul lah. Kemudian Tok Bomo ni dia cerdik, dia pandai guna teka-teka yang boleh kena atas kepala orang. Ingat, jangan baik. Jangan kata Tok Bomo pun ada mukjizat juga, boleh tahu benda gaib lah. Dia tak tahu apa. Jin tu main dia. Baiklah. Yang keenam, tengok yang keenam, inzalun nas manazilahum. Melayani manusia mengikut kedudukan mereka. Rasulullah SAW telah menyerahkan kepada Wabisah agar meneliti apa yang dipahami oleh hatinya. Dan baginda mengetahui bahawa diri beliau lebih memahami tentang itu kerana tiada seorang pun yang boleh memahaminya melainkan seorang yang punya kefahaman yang jitu, kecerdikan yang kuat dan hati yang bersih. Ingat baik. Kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok kepada kehidupan orang tu. Pasal tu dia kata, layan manusia mengikut kehidupan. Wali besar ni memang orang baik. Orang yang warak. Mana kalau Nabi kata, tanya hatimu, logik dengan dia. Tapi kalau kita mari orang pencuri, penjahat, mari tanya kita kata, tanya hatimu. Oh, hati saya memang tenang. Dengan duit curi inilah saya boleh hidup. Sudah. Macam mana? Lah. Bukan semua orang kita boleh serahkan kepada hati dia bercakap, hati dia berfikir. Ada orang tak pada dengan hati, dengan cemeti. Tengok. Ada orang fatwa tak boleh tanya hati, dia kena bagi cemeti. Tahu cemeti? Bagi tongkat atas kepala dia, baru sedar. Jadi kita kena fikirlah. Macam dalam hikayat fiqh dulu kan. Ada orang tua mari tanya, nak cium isteri dia, Nabi kata boleh. Yang mari orang muda tanya, Nabi kata tak boleh. Kenapa berbeza? Sebab tengok kepada fiqhul waqi'. Realitinya orang muda ni dia punya ganas sikit. Yang tua tu mungkin lebih bersopan. Tengok. Maka dalam ini Nabi kita seruah kepada Wabisah. Sebab apa? Sebab dia tahu dia ni orang yang baik. Maka Nabi mendidik masyarakat, mendidik umat dia, tengok kepada perwatakan orang tu. Mu ni tanya hati awak. Macam kita juga, kalau orang tanya soalan, kita tengok orang ni orang warak, orang baik, kita tanya, perasaan awak macam mana? Tak sedap hati tu Ustaz. Rasa tak selesa, mari tanya Ustaz. Tengok. Istafti nafsak, istafti qalbak. Tapi kita tanya orang jahat tak?
Kenapa awak mencuri ni? Rasa macam dalam hati awak. Tak ada apa-apa. Oh, nanti keluar ni kita sambung lagi. Lah, ya akhi. Jangan. Baiklah. Kita tu bagi kepada isu yang ketujuh, sebaik-baik akhlak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-birru husnul khuluq. Kita nak jadi orang baik, baikkanlah kita punya akhlak. Alhamdulillah. Yang ke-8, hadis ini mengajak kepada kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab apa? Karena husnul khuluq min a'zami khisalil birri. Ciri-ciri kebajikan yang paling besar sekali duduk di mana? Di mana duduk dalam akhlak yang baik. Alhamdulillah. Yang ke-9, nilai hati seorang manusia sehingga dia boleh tanya hati dia tu, perasaan kita dengan ramai orang mari tanya, saya tanya ustaz ni sebab hati saya tak tenang. Itu tanda ada iman dalam jiwa dia. Saya tanya ustaz ni saya tak tenang. Saham yang saya ambil ni betul ke tak betul ni? Patuh syariah ke tidak? Allahu akbar. Gembira, terharu kita bila ada orang tanya macam ni. Yang kita rasa tak terharunya bila dia mari jebek, tak tolong maya ajak. Kenapa? Kena tipu ke saham. Ingat cepat kaya, rupanya cepat miskin. Kita kata waktu nak ambil saham tu, mari tanya ustaz tak? Tak. Tidak mari tanya ustaz. Pergi tanya pokok di geng-geng penyetak, habis harta benda dia dia dirampas orang. Yang ke-10, an-din, agama seorang itu, kemantapan agama, wazi' wa muraqib dakhili. Allah orang panggil enjin yang paling kuat dalam jiwa kita ni kesedaran beragama. Mana orang agamanya sedar tinggi, hati dia pula rasa lebih kuat nak menjaga halal dan haram. Berbeza dengan undang-undang sivil. Undang-undang sivil ni kita buat dia tak ada ruh. Jadi kita orang agama ni lain. Yang terakhir, yang ke-11, tamat dah kita pelajar sekian. Yang ke-11, agama adalah benteng daripada dosa. Jadi kita tengoklah, orang ni kuat beragama, maknanya memahami nas, memahami Quran, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makin kuat benteng dia tu daripada benda-benda dosa dan maksiat. Cuma masalah kita sekarang ni, agama kita terhakis dengan normalisasi baru dalam kehidupan ni. Contoh kita kata, ni ada jemaah tanya saya, dia kata ustaz, saya nak tanya betul-betul. Payah ni kalau tuan-tuan, orang tanya tuan-tuan payah nak jawab. Dia kata hak sebenarnya Ustaz Abu Anas, buat majlis hari jadi, sambutan hari jadi ni boleh ke tak boleh? Dia punya bagi kunci atas tengkok kita. Kita kata boleh lah setakat nak makan kek. Pasal lilin? Tak boleh. Lilin itu memang menyamai orang kafir punya cara. Tapi dia kata makan kek itu ada ke disambut oleh Nabi, oleh para ulama salafus salih? Imam Syafi'i pernah ke buat ni? Kata kalau awak tekan kat situ, istafti qalbak. Tanya hati awak lah. Memang tidak ada. Dalam sunnah tak ada, ulama pun tidak ada. Orang kita pun tak buat. Cuma bila mari pengaruh barat, yang Nabi sebut dalam hadis, kamu akan ikut jejak langkah mereka sejengkal, sehasta. Masuk dalam lubang dok, kamu akan masuk juga. Maka timbullah majlis hari jadi. Bila ada majlis hari jadi, cik abang suak adik, main berlawan senyum dalam Facebook, ustaz-ustaz pun sama. Di mana istafti qalbak. Itu dia panggil normalisasi baru. Sukar kita nak jadikan hati kita, dhamir kita sebagai kayu ukur baik ke buruk. Bahkan orang akan tengok lagi, ustaz buat, ustaz sambut anniversary yang ke berapa puluh dah, 15, 20 dah. Dengan main berlawan senyum dengan bini, kita tengok seribu bulu roma, Masya Allah. Habis hati mana yang nak engkar benda ni? Kalau kita engkar, dia kata dia orang pondok itu memang konservatif punya pemikiran. Apa dia panggil ni? Jumud, ortodok, macam-macam pula kena atas kepala kita. Sebab normalisasi baru ni telah merubah persepsi. Karena itulah ulama kata, inzalun nas mana. Kita nak tanya masalah fatwa hati ni, tengok kepada orang itu sendiri.
boleh barulah kita jadikan perkara yang tersebut. Wallahu alam. InsyaAllah hadis yang seterusnya, hadis yang ke-28, luzumus sunnah wajtinabul bid'ah. Ini hadis ini sangat penting, iaitulah kewajipan berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Isu ni insya-Allah tuan-tuan jangan takut. Nak membid'ahkan orang, bukan saya yang berkata bid'ah ni siapa? Nabi SAW. InsyaAllah kita akan lumatkan. Kita akan detailkan perbincangan sini, walaupun beberapa siri, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.